wabarakatuh. Isu boikot ini bukanlah perkara yang baru dalam negara ini. Ia merupakan satu program perlaksanaan seperti penyampaian melalui tindakan. Dan tindakan itu membawa kepada pesanan yang mempunyai motif tertentu. Contohnya seperti sekarang yang berlaku dalam negara ini. Tapi bukan tertumpu pada negara ini sahaja. Malah dunia juga mengambil langkah yang sama bagi memprotes tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait. Boikot ini adalah langkah kedua setelah menyuarakan melalui solidariti di jalanan atau di depan bangunan kedutaan atau kawasan-kawasan yang boleh menjadi perhatian. Kenapa kita harus mengambil langkah kedua ini, iaitu memboikot kerana setelah kempen solidariti tidak dihiraukan, maka itu tindakan kedua ini akan memberi impak penekanan terhadap mereka. Motif memboikot ini harus jelas supaya penekanan itu dapat memberi kesan dan pesanan kepada mereka yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan bintang Daud, sama ada ia merupakan syarikat maupun negara-negara mempunyai hubungan terkait. Adakah ia memberi kesan terhadap ekonomi? Ya, impaknya terlalu besar jika sesebuah syarikat dan negara terdampak dalam krisis ini. Apakah kesannya terhadap syarikat? Yang pertama, nama syarikat atau branding yang dibawa akan turut terjejas. Yang kedua, potensinya tergugat dan kredibiliti akan menjadi bualan. Yang ketiga, purata tahunan kewangan akan jatuh meredu. Yang keempat, skop operasi akan mengecil. Ini bergantung sejauh mana syarikat itu boleh survive selama mana boikot itu sedang berjalan. Yang kelima, akan berlaku pembuangan pekerja. Yang keenam, kemungkinan operasi akan ditutup peringkat demi peringkat sehinggalah syarikat didapati bankrupt, maka penutupan dilakukan sepenuhnya. Sebab itu, syarikat-syarikat gergasi atau syarikat-syarikat kecil harus berhati-hati dalam menyatakan suara isu membabitkan hal sensitiviti seperti yang berlaku sekarang ini. Contoh yang boleh kita lihat apa yang berlaku pada Grab. Ia bermula daripada isteri kepada pemilik syarikat tersebut. Kemudian diikuti oleh suami dan anaknya, yang kedua-duanya itu adalah kesilapan daripada satu postingan dan menjadi tular isu ini. Kesan dia apa? Ramai di kalangan rider-rider dan driver mengambil langkah berkemungkinan mogok atau boikot, terus bergantung keyakinan dan prinsip individu masing-masing mempunyai pendapat yang berbeza. Apakah yang menyebabkan individu cenderung ke arah yang mana satu? Terpulang kepada individu itu. Kalau mogok, mogoklah. Kalau boikot, boikotlah. Mogok ini ia lain dari konsep boikot. Sebab mogok ini adalah bersifat temporary. Oleh kerana rider dan driver atau kita katakanlah individu itu mempunyai pandangan berbeza, sama ada tunggu dan lihat. Kalau individu terikat dengan loan, tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan hutang piutang. Individu itu atau workers memang kena jalanlah. Walaupun permintaan berkurangan, maka kena letak dalam dirinya rezeki milik Allah.
berlainan dengan part time, dia ada choose walaupun terikat dengan loan, tetapi masih boleh melunaskan. Mungkin individu lebih memilih wait and see berbanding yang mengambil langkah boykot. Workers atau rider dan driver ada kesedaran isu yang berlaku sekarang ini. Individu itu berpegang kepada kepercayaan, keyakinan serta prinsip mereka dalam isu sensitiviti ini, maka inisiatif yang dibuat beralih warna majikan. Kegusaran ini yang dikhawatiri oleh pemilik tersebut sebab syarikatnya bukan membuat produk tapi bergantung pada tawaran servis, dan kalau hilang kepercayaan dan keyakinan, sama ada itu datang dari pengguna dan workers, boleh jadi gulung tikar terus. Maka sebab itu pemilik menyedari kesilapan yang dibuat oleh pemilik berkenaan. Beliau mengeluarkan satu kenyataan menerusi memorandum itu sumbangan RM1 juta ke Mercy Malaysia. Tapi sayang, dah terlambat. Setelah sebulan konflik di Gaza, baru timbul hasrat. Sebelum ini pemilik berkenaan berkeras terhadap pro tanpa ada lapik. Lain pula cerita MACD Malaysia. Ini hanya 5% royaltinya disalurkan kepada syarikat induk MACD Corporation yang berpangkalan di US. Terciduk perkara itu, rakyat Malaysia punya penangan dahsyat. Padahal 90% je daripada pendapatan itu digunakan di dalam negara ini. Pada pandangan akulah, memang adalah tidak wajar bagi syarikat Lion Horn dari kumpulan Reza yang mengendalikan MACD Malaysia hanya disebabkan memakai jenama tersebut. Of course, memakai jenama tersebut akan dikenakan kadar cas. Yang jadi masalahnya, urusan yang dibuat oleh syarikat induk MACD Corporation menyalurkan aktiviti sosial ke Alif Min Ra Ya Kap Alif. Bukannya tangan MACD Malaysia direct terus ke Alif Sin Ra Alif Hamzah Ya Lam. Sepatutnya boikot kepada apa yang terjual dalam menu yang berkait rapat jenama produk. 100% sumbangan terus ke Bintang Daud. Itu yang harus dibuat oleh rakyat. Contohnya, MACD ada jual Coke. Ada kan? Jadi, tukarlah minuman lain. Nescafe, ada tak? Ada. Dalam hot drink yang terang-terang jenama minuman itu terjual di merata kedai sampai ke kedai mamak sekalipun, jenama-jenama ini dijadikan dalam menu mereka. Sebab apa? Sebab popular dan telah lama berakar dalam negara ini. Jadilah pengguna yang bijak. Jangan habis pukul rata pisang. Cuba kamu salah seorang daripada rakan franchise jenama itu. Apa situasi keadaan kamu? Confirm melata, kan? Ya, kita faham nak membantu saudara kita yang berada di Palestin. Masalahnya, government yang membatukan diri, kan, seolah-olah menjadi pak turut. Konon legal shake hand and guideline, whatever lah. Kita pun jadi geram. Aku pun geram. Takkan
disebabkan geram itu kita semua nak pukul rata. Nah ya, disebabkan sikap kita yang mengambil pukul rata, aku ada terbacalah komen-komen dari VTT orang lain. Aku pun baca juga komen-komen dari netizen-netizen. Apa yang netizen tu komen? Bunyinya macam ni. Siapa yang pakai handphone jenama buah, boleh buang. Tak pun bagi free je kat dia. Aku nak tergelak pun ada dia punya komen. Mentaliti otak dia tu betul-betul ngok lah. Benda-benda macam tu pun boleh jadi bertelagah. Apa pun yang kita pakai, dah beli lama. Bukan baru beli masalahnya. Ini dah lama beli. Benda masih elok. Takkan kita nak jadi kufur nikmat? Pakai je lah. Dah tak ada hutang. Itu pun kalau dah habis loan. Kalau benda yang masih ada hutang, beli tahun lepas atau 2 tahun lepas, pakai je lah. Apa yang nak dibuang? Kecuali atau trade in, cari lain. Dah kalau dah terpaling sangat, janganlah hipokrit sangat. Kaulah yang betul. Acah-acah pejuang. Cuba kena batang hidung sendiri. Macam mana? Kan? Kita nampak dia, kita tegur dia. Bang, kak, minta maaf bang. Kak, pakai Levi's ke bang? Buang je lah bang. Asal nak kena buang pula? Wah, dia tanya balik kat kita kan. Kita pun jawab balik kan. Bintang Daud tu bang kan. Baju tu RL kan bang? Buang je lah bang. Tak pun abang swap dengan t-shirt saya. Macam mana? Hei eleh. Dia balas balik kan. Macam tu lah keadaan dia kan. Kau nak suruh orang buang sesedap tekak kau je kan. Orang tu 2 tahun lepas, 3 tahun lepas dia beli, kau sedap-sedap je suruh dia tukar. Dipendekkan cerita, boykot boleh, tak ada masalah. Hukum pun fardu ain saja. Jadi kita ni kena smart lah. Faham betul-betul, baru teruskan. Tapi biar berakal. Smart, steady, kena pada target. Ada juga yang mengatakan langkah ini hangat-hangat tai ayam. Betul ke? Pada pandangan aku, ada 3 jenis tindakan individu. Yang pertama, individu prinsip ikut-ikutan. Ketika semua orang berkempen, dia pun turut berkempen. Dalam masa yang sama, dia mempunyai sikap membeli juga dalam diam. Orang yang macam ni memang tak boleh pakai. Depan cerita lain, belakang cerita lain. Dia tergolong pure hangat-hangat tai ayam. Yang kedua, individu faham maksud dan pengertian. Maksud penyampaian boykot. Individu ini memang mempunyai hati nurani, kepercayaan dalam diri, namun mengambil langkah separuh jalan oleh kerana dalam usaha itu ada halangan yang memudaratkan dirinya. Contoh seperti berkhidmat dalam syarikat yang mendukung negara terkait masalah tersebut. Yang kedua, tanggungan yang dihadapinya melibatkan kos dan penyaraan. Adalah tidak munasabah bagi dirinya untuk melakukan tindakan drastik sekiranya individu ini ada usaha untuk menggantikan sama ada produk yang dipakai atau pekerjaan. Dalam pada itu, harus ada usaha menggantikan jika itu berkaitan produk kerana masih banyak pilihan. Seandainya ia melibatkan pekerjaan, situasi ini perlu mengambil masa sebelum dapat menggantikan kedudukan yang lebih baik.
Maka individu seperti ini tidaklah harus memudaratkan dirinya kerana sumber pendapatan, tanggungan terhadap keluarga dan punca sumber mata pencariannya sebelum beralih situasi pekerjaan. Sekiranya usaha telah dilakukan tapi suratan telah tertulis, disitulah tempat ia bergantung harus diteruskan untuk bertahan selagi hayat di kandung badan. Jika itu pendiriannya, dan kita harus hormat orang yang mempunyai pendirian seperti ini. Selagi boleh bertahan, maka bertahanlah untuk survive. Dan kalau dah tak boleh bertahan, jangan berada dalam keadaan kemurungan terlalu lama, kerana yang memilih individu itu sendiri yang harus bijak dalam soal memilih keputusan. Sekiranya kamu nampak akan perubahan begitu ketara dan bakal menjadi lebih parah dalam kehidupan kamu, cepat-cepatlah beralih arah. Jangan sampai memakan diri. Kelak masa depan kamu akan jadi lebih kelam, kerana masih terdapat banyak pilihan. Individu yang memang mempunyai 100% kredibiliti sokong terhadap apa yang dipercayainya, memang ada orang seperti ini. Bukan semua orang ada kredibiliti seperti ini. Dirinya sahaja yang tahu, itu pun kalau dia tak ceritakan pada orang lain. Individu seperti ini, ahli keluarganya sahaja yang mengetahui perihal tersebut. Dia takkan bercerita kecuali orang sekelilingnya yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Maksudnya, dia berkawan baik, dan dalam masa dia berkawan baik, sikap kawannya itu mempunyai sikap memerhati perilaku kawannya di mana-mana kedai. Sepanjang penelitian bersama sahabatnya itu, jelas dites pula ke rumah sahabatnya. Oleh sebab pelawaan datang ke rumah habis diperhatikan, memang satu pun tak ada yang dijumpai jenama yang terkait. Memang ada orang macam ni, cuma jarang jumpa. Bukan semua orang boleh lakukan. Individu seperti ini adalah individu yang tinggal di pendalaman. Jadi apa yang aku boleh sampaikan di sini adalah selagi mana kita memihak kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin, selagi mana program memboikot ini terlaksana, sama ada program ini bersifat sementara ataupun berterusan. Dan selagi mana kamu berpegang pada pendirian kamu, memihak agama dan saudara-saudara kita di bumi Palestin, perjuangkanlah. Dan kalau boleh, jangan sekerat jalan sehingga menjadi kebiasaan. Tindakan diajar dalam diri akan kekal sampai bila-bila. Jika tidak, akan support produk terkait, kerana kita boleh punya banyak pilihan yang ada dalam negara. Memang agak sukar untuk kekal kerana ia sudah bertapak dan berakar sekian lama. Tetapi jika ada pendirian dan prinsip mengajar dalam diri untuk berubah perlahan-lahan dan mengambil langkah tidak memudaratkan, perlahan-lahan juga mendidik kepada anak-anak, insya-Allah legasi itu akan terus berjalan dalam keluarga. Lama kelamaan pencapaian itu akan membuahkan hasil di masa-masa mendatang, insya-Allah, walaupun tidak 100% sepenuhnya. Bukan untuk kita resist dalam membeli, tapi selagi syarikat itu tidak mendukung negara yang mempunyai sifat penjajah serta kezaliman, dunia tidak akan dapat menerimanya. Takbir, Allahu Akbar. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share untuk dapatkan notification yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.